Sekejap. Slow pula. Okay. Timeline. Ada tak? Dah start ke tu? Dah. Mula. Hello, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat malam, selamat hujung minggu. Tiada makluman awal sebenarnya. Kami lalang kejap. Saya nak betulkan dulu Okey. Hari ni 11 April 2020, sempena ulang bulan kami yang ke-135, dan hari ni juga genap 30 hari kami berada di rumah. Jadi saya pesan untuk kita bersiap-siap makan malam yang proper sikit, dan kebetulan hari ni giliran saya masak untuk cabaran laki bini masak. Jadi saya masak ayam masak kicap ala catering sedap sehingga menjilat jari. Itu nama menu dia. Jadi saya masak ayam masak kicap tadi, dan kita buat kopi, kita ada coffee time dan sebagainya. Dan sebenarnya 11 hari bulan ni tarikh yang sangat signifikan dengan kami. Kita jumpa 11 Januari, tarikh akad nikah dan kahwin pun 11 November. Jadi hari ni 30 hari kita berkurung di rumah, dan 11 April 2020 Eja come out dengan idea, kata jomlah kita bersiap-siap lah, dan kita, sebab kita pun dah lama tak dating. Maksudnya tak, Sebulan lah. bukanlah tak dating, hari-hari dating kat sebenarnya, tapi maksudnya kita tak keluar bersiap, kita tak pergi tonton wayang, apa lagi, makan-makan dekat luar dan sebagainya. Jadi kita buat wayang di rumah sendiri. Tak, maksudnya tonton filem dan sebagainya. Dan saja alang-alang dah bersiap tadi, kita ambil keputusan untuk bersembang dengan anda semua. Anda tanya, kami jawab. Jadi dalam tempoh lebih kurang dalam setengah jam lah kot, lebih kurang. Depends kepada macam mana situasi anda semua yang sedang menonton. Sekiranya anda mendengar dengan jelas, visual ni saja nak create mood ni, kita mengubah lokasi live kita yang biasanya daripada home studio ke ruang tamu. Seperti yang anda semua dapat lihat, ini di belakang ni antara koleksi buku yang kami ada lah. Selamat malam, selamat hujung minggu, Zulkarnain Osman, Azri Arifin. Wah, macam bersanding lah korang. Siapa tu? Mana? Rafika. Rafika. Jadi apa yang anda buat di malam hujung minggu ni? Sudah lebih kurang dalam 180 orang yang menonton live. Terima kasih banyak. Selamat hujung minggu anda semua. Jadi topik, tak adalah topik sangat pun sebenarnya. Kami alalang kami dah bersiap dan sebagainya. Dan dah cukup sebulan duduk kat rumah. Dan dah sebulan cukup rumah ni kan. Jadi kita rasa macam saja nak berbual-bual dengan anda semua. Kalau sebelum ni Facebook live kami Sembang Peace, sebelum ni kita ada topik-topik tertentu. Kita sembang tentang kesan penulis, kesan terhadap penulis dan penerbit sepanjang COVID is not an event, okay? Sepanjang COVID-19 ni, it's a situation, a bad situation. Yeah, that's why I rephrase balik daripada sempena tadi tu. And then lepas tu kita ada sembang juga berkenaan dengan topik apa sebelum ni? Kerja kat rumah, bekerja dari rumah dan sebagainya. Jadi Istanbul, tentang perjalanan ke Istanbul. Jadi sekarang ni kami hanya nak santai saja, nak sembang dengan anda semua. Alalang kita berada di rumah hujung dan minggu, tak boleh nak jumpa. Sayangnya kita masih lagi belum bertemu. Jadi sound tak kedengaran. Boleh dengar dengan jelas tak? Abang Man, Osman, Suhud, Azri dengar? Anda yang sedang menonton live ini boleh dengar jelas? Azri? Okay.
Rafika dengar ni. Hai Bang Pis dan Kak Ija. Hai semua, siapa yang sedang menonton boleh saya dapatkan respon. Anda semua jelas dengar. Visual saya nampak jelas di sini, okey. Tapi dari segi suara, audionya jelas ke? Cikgu Lim, terima kasih bagi buku tulis terbit, buku e-book. Sama-sama, terima kasih juga cikgu kerana mendapatkan panduan menulis buku pertama di rumah dan juga panduan suara terbit. Semoga buku tersebut memberi manfaat. Semoga Cikgu Lim dapat juga menghasilkan karya selepas ini alang-alang duduk di rumah. Okey. Jelas, you apis, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Mungkin sebab mic dekat saya banyak kot. Okay. Dengar je kot. Jadi okey, kita nak sembang-sembang. Kita nak sembang saja. Kak Tuti, apa khabar Kak Tuti? Rindu nak jalan-jalan dengan Kak Tuti. Kak Tuti, jelas sangat-sangat. Okey. Jadi macam yang saya dah maklumkan tadi, kita nak sembang santai saja. Anda tanya, kami jawab sekadar mana yang boleh, insya-Allah. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, kalau anda nak berkongsi cerita dengan kami, are you okay at home? Yes, are you okay at home sepanjang PKP ini, dan kita pun dilanjutkan lagi sehingga 28 April. Betul. Bermakna kita akan juga menyambut Ramadan yang tak lama lagi ni, lebih kurang dalam 13 hari lagi. Jadi macam mana persiapan, bukanlah persiapan menyambut Ramadan sangat pun, tapi persiapan diri ketika berada di rumah dan sebagainya. Afiq Syazwan, apa khabar? Jelas, alhamdulillah baik. Afaf Saleh, Afifah sorry. Itulah, letaklah nama betul sikit nak ingat. And apa khabar semua? Okey. Afiq Syazwan. So, are you okay at home? Sebab kita orang so far cuba untuk okay. Ialah dengan beberapa perancangan, planning, something like that. Kadang-kadang benda-benda bongok je kita orang buat kat rumah. Contoh malam tadi kita orang ni tinggal tak buka TikTok je. Tapi Eja buat hal pukul 2 pagi. Kami tonton di YouTube, ada beberapa macam tarian-tarian yang any song any song punya Ziko. Ini semua Kak Azhar kan. Kak Azhar sebagai punca ni kan, any song Ziko tu. Tapi kami tak buat cabaran tu secara umum lah. Kita bersenam. Kita buat senyap je lah kan. Macam segan lah nak buat TikTok ni. Hai Azri, Abang Said, apa khabar? Kak Anim pun harapnya baik saja di Ipoh sana. Hafiz Zarid. Hai Zarid. Okey, lama ada juga tak jumpa. soalan? Ya, ada soalan. Okey, kini PBAKL cancel. Ada apa-apa projek? Kami masih teruskan projek nak terbitkan buku ni. Tengah siapkan beberapa buku yang dirancang untuk PBKL, dan juga sebenarnya jadual penerbitan sepanjang tahun sebenarnya. Jadi ada beberapa manuskrip yang kita dah susun. Kita teruskan kerja macam biasa. Cuma macam saya sendiri, biasanya saya go for traditional untuk illustration, but now I need to learn something new on digital illustration. Sebab before this kita ada, masalahnya adalah banyak barang office ada di office, banyak barang kerja ada di office. So scanner apa semua dekat sana, and then printer dekat rumah ni dandan lah pula sebelum kita orang pergi Istanbul tu rosak, and then hantar ke kedai, hantar servis tak siap lagi. So I need to learn something new. It's good, it's for my personal and career growth, but dalam masa yang sama, sebab kita nak belajar benda baru ni makan masa. So saya sendiri ambil masa sikit lah untuk siapkan cover buku apa semua. So itu adalah antara kekangan lah, but it's still the project masih berjalan. Buku tu tak kena buat, cumanya tinggal bila kita nak hantar cetak nanti dapat dengan tak dapat je. Tapi itu hal buku fizikal. Tapi inilah juga ruang yang kita boleh explore, jelajah, untuk kita teruskan juga literasi audio dan juga literasi digital. Mungkin boleh mengubahlah
Business model terpaksa ubah sikit. Kita kena landscape, fokus kepada e-book dan juga mungkin audiobook dan sebagainya. Kita lihat macam mana. Tapi audiobook pun kita kena tengok juga rakaman suara tu jelas tak jelas daripada penulis kita. Itu satu, rakaman suara satu, nak berlatih intonasi apa Betul. semua tu. So itu pun ya dunia dah ada perubahan sikit kan. So kita kena adapt lah benda tu. Baik, okey, soalan seterusnya. Hai yang mana baru menonton, baru masuk, terima kasih kerana menonton. Wadah Putih dan sebagainya. Azri, soalan seterusnya. Mana Azri Hanafiah? Macam baju nak masuk office. Dah cakap dah tadi, dah 30 hari duduk rumah. Kadang-kadang bersiap seperti biasa juga. Tapi hari ni dia istimewa sikit. Kau macam tak tahu je 11 hari bulan kan. Kau tak boleh kacau aku sepatutnya. Kau selalu kacau kita orang kan 11 hari bulan. Jadi sebabkan hari ni kau tak boleh kacau kita orang. Kita orang bersiap lah sikit. Okey, kejap. Azri Arifin, selepas PKP tamat, apa 3 tempat kalian nak pergi dan buat? Balik kampung, jumpa mama, jumpa mak, jumpa nenek, jumpa umi, jumpa ayah. Jumpa balik Perak, balik dengan jumpa Nur lah. kawan-kawan rapat. Jumpa kawan-kawan itu je rapat. yang I sedih pula cakap macam ni. Tapi tak apalah. Dia bukan 3 tempat lah, tapi orang ke? It's matter of more to orang lah. people that we love. Tapi kalau tanya saya untuk jawab soalan Nazri Arifin tadi, satu tempat lagi nak pergi Kabul lah pastinya. Sebab dah tempat kerja juga. dah lama tak, sebab dah lama juga tak pergi kan. Jadi macam nak kena pergi Kabul balik lah. Lepas tu soalan Mirza Danish, sepanjang PKP berlangsung, banyak event terpaksa cancel dan ramai musician susah cari makan dan terpaksa buat show online. Mungkin 6 bulan ke atas baru pulih COVID. Jadi untuk scene buku macam mana? Sebenarnya sama juga macam yang saya cakap tadi lah. Mungkin business model kita terpaksa tukar. Kita terpaksa jadikan e-book, audiobook, atau mungkin teruskan menulis di mana-mana platform dalam talian. Kita ada Wattpad, blog, website. Hidupkan semula zaman-zaman kita menulis blog dulu misalnya. Ataupun berlatih menulis di media sosial dan sebagainya. Pada waktu ini mungkin dari segi pendapatan tu, jujurnya nak cakap mungkin mungkin perlahan, tetapi tetap kita boleh usahakan sesuatu lah. Saya lihat macam contoh macam Kak Azhar Abdul Rahman dalam tempoh PKP ni, beliau menghasilkan zin kembara beliau dan sebagainya, dan menjualnya juga secara dalam talian dan sebagainya. Jadi itu adalah usaha-usaha yang kecil. Betul. Kalau anda sebagai penulis tak dapat nak It's not usaha kecil. For me, it's not. Maksudnya usaha-usaha dalam tempoh PKP ni untuk berusaha, ia memerlukan motivasi yang sangat tinggi sebenarnya. Maybe some people nampak benda tu macam ala zin ataupun benda tu ala show dekat YouTube je. But it's a big matter sebab apa yang lebih penting adalah macam mana willpower kita untuk menghadapi meneruskan kehidupan. Poin ni tadi juga sebenarnya, kalau dalam keadaan sekarang ni, sebagai penulis misalnya, mungkin tak boleh nak bergantung pada penerbit. Kita kena cari jalan untuk hasilkan produk sendiri. Zin antaranya. Jualah dapat RM5 pun, kalau sebulan ni boleh dapat 20 orang yang beli pun, anda dah dapat RM100 misalnya. Itu setidaknya menambah duit poket lah. Mungkin itu yang kami terfikir sajalah untuk jawab soalan Mirza tadi. Afifah kata bagus dari ingatan Bang Fiz. Alhamdulillah kita orang makan kismis banyak. Tak ada kismis bukan. Abang Said, macam mana perancangan KLWBC? Kami dah sebutkan sebelum ni, saya dengan Eja, kita tak ada kapasiti tu untuk mewakili urus setia jawatankuasa dan sebagainya, sebab kami bukan jawatankuasa World Book Capital. Perancangan dan sebagainya pun kami tak tahu. Tapi terkini yang saya nampak di Facebook, Isa Hamzah dan sebagainya, Tuan Isa Hamzah, Puan Zaitun, Abu Samar dan sebagainya ada mesyuarat baru-baru ini. Mungkin mereka terpaksa mengubah beberapa perancangan yang dah dibuat untuk sesuaikan dengan suasana semasa, isu semasa ni lah. Jadi tak boleh nak cakap lebih tentang KLWBC sebab kami pun tak ada maklumat lanjut berkenaan tersebut lah. Kak Eja ada rancang untuk tulis zin filem terbaru tak? Hafiz Zari. Ada. Now I'm writing about MIFEST, yang filem-filem untuk MIFEST tahun lepas. So ada 31 filem. So kita tengok mana filem yang boleh diperkatakan dengan lebih dalam skop yang lebih
kata apa, I'm not saying that I'm kritis, tapi ya kita cubalah untuk benda tu. Maknanya akan ada estate film 2 lah. But maybe you can purchase it online dalam bentuk e-book. Izin. Okay. Scroll lagi. Untuk soalan seterusnya, Afiq Syazwan. Apakah implikasi COVID-19 terhadap industri buku kerana tahun ini Malaysia dipilih sebagai ibu kota buku dunia? Abang Hafiz dan Kak Ejah sihat? Alhamdulillah. Rindulah. Alhamdulillah pula. Ya, Alhamdulillah kami sihat. Untuk soalan Afiq tadi boleh rujuk live sebelum ni. Live sebelum ni kita ada sebut tentang COVID-19, kesan terhadap penulis dan penerbit, sekaligus kesan terhadap industri buku sedikitnya. Boleh rujuk balik, ataupun boleh pergi ke YouTube Hafiz Latif, boleh tengok. Abang Hafiz dah up di YouTube juga. Sebab besar ke kecil ke, how to define big player, small player in this industry, it doesn't matter right now. Sebab apa sahaja yang berlaku, ia tetap menjadi akan menjadi satu perubahan jugalah dalam industri buku. Safi, apa khabar? Semoga baik-baik saja bertugas. Zul Hafiz, lama juga tak jumpa engkau ni. Kena datang kabur lepas ni, datang menghadap. Lama kan? Cikgu Lim. Cikgu Lim. Sebagai guru, kami terpaksa belajar pengajaran dalam talian. Mahu tidak mahu kena kejar ilmu tu. Sebenarnya bukan ibu bapa je stres. Kami guru pun stres juga nak sediakan semua tu. Sama-samalah kita berusaha demi anak-anak kita. Ya, betul. Kami setuju dan kami faham. Saya fikir dalam tempoh dalam tempoh ini, walaupun kami mungkin tak melalui fasa persekolahan sekarang, dah lama tinggalkan zaman persekolahan. Dan kita orang pun tak ada anak-anak yang dihantar ke sekolah. Anak saudara pun still sekolah tadika. Apa pun saya faham, waktu-waktu inilah kerjasama antara guru, sebab mak bapak saudara saya pun ramai yang cikgu. Kerjasama ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat besar untuk terus mendidik anak-anak kita untuk apa orang kata, mendapatkan pendidikan yang baik walaupun dalam tempoh PKP ni. Sama juga kalau contohnya kalau anda homeschooling dan sebagainya, sama juga sebenarnya. Inilah sebenarnya fasa homeschooling kita sebenarnya. Homeschooling yang bersistem sikit lah kan, at least. Tapi siapa cakap homeschooling tak bersistem? Ada sistem dia, cuma still dalam apa orang kata formal punya sistem kan. Betul. Teruskan. Tiada rancangan buat zin atau buku kombinasi penulis antara Singapura dengan Malaysia. Abang Osman Sohut, kita boleh usahakan sesuatu, insyaAllah. Zin atau buku antara penulis Malaysia, Singapura. Saya fikir ini usaha yang berterusan dilakukan oleh banyak penerbit sebenarnya. ITBM dan sebagainya pun pernah buat. Malaysia, Indonesia, Malaysia, Singapura, kita negara serumpun. InsyaAllah boleh diteruskan, boleh diusahakan. Ada, kalau yang baru datang menonton live, kita boleh kongsi perasaan. Kongsi sebab kita orang pun dah sebulan dekat rumah. Kita orang pun nak tahu juga apa perasaan, apa keadaan anda di luar sana. Betul. So boleh kongsi bagaimana anda cope dengan situasi semasa dan sebagainya juga. Apa Fatul cakap apa tu? Bang Pis bila nak ajar balik bila nak ajar balik dengan InDesign, sepatutnya Kuras Buku ada kelas layout mereka letak. Sepatutnya memang dirancang selepas sebaik saja kami balik dari Istanbul. Tapi itulah, buat masa ni kelas tu terpaksa ditunda. Tapi bukan kau tahu ke nak buat, Fatul? Kau bukan buat Photoshop semua bagai ke sebelum ni? Kau jangan macam-macam, Fatul. Kak Yani. Kak Yani apa khabar? Bella. Hai, lama tak jumpa. Fatul. Kak Eja kongsi nak kekal momentum dan stamina menulis untuk naratif yang panjang. Penat weh. Dia disiplin lah sebenarnya. Apa-apa pun dalam hidup ni kita kena disiplin. Momentum tu yang payah sebenarnya, tapi kalau kita sometimes kita kena paksa. Walaupun kita macam Kak Ijaz sendiri dalam sehari menulis adalah benda yang essential. Terbit tak terbit tu lah, itu satu cerita yang lain pula. Tapi yang penting kita tulis everyday, kita tulis. So kalau tak boleh tulis sejam, kita tulis setengah jam. Kalau tak boleh tulis 5 muka surat, kita tulis 3 muka surat. Sometimes kita akan rasa stuck, tapi it doesn't macam it's okay untuk rasa stuck tu, benda tu, sebab benda tu normal.
Cuma disiplin lah hari-hari. Like kalau dapat satu muka surat pun it's okay. So momentum ni sebenarnya disiplin jugalah. Ataupun kalau rasa memang stuck sangat, kita dah letak masa 1 jam untuk menulis, kita hanya boleh tulis dalam 2 muka surat contoh. Cuba cari benda lain yang kita boleh tulis. Contoh kita tengah tulis novel, dapat 2 muka surat, kita cari benda lain, kita tulislah essay ke, atau just catat idea ke, atau ada phrase-phrase yang kita rasa sedap lah tapi kita tak tahu nak letak kat mana dalam novel kita. So kita just tulis je dulu dalam buku. Macam saya ada macam placebook. Placebook ni kalau nampak for me, kalau I think puisi tu sedap, saya akan salin dalam buku tu. Ataupun saya ada satu lagi buku, saya ada banyak buku nota sebenarnya. Buku-buku yang satu lagi buku nota, kita kadang-kadang ada something like pop up in our mind, satu ayat, just tulis di dalam tu. Nanti revisit lah benda tu, and insyaAllah mungkin kita baca benda tu sekali lagi, kita akan dapat idea dan momentum pun akan ada. Baik, kita teruskan dengan Amirul Firdaus. Setakat ini ada tak bantuan khusus dari mana-mana pihak berkepentingan kerajaan kepada penulis? Setahu saya sendiri melalui bacaan di media sosial dan sebagainya, belum ada lagi. Tetapi sebelum ni, seingat saya minggu lepas kot, 2 minggu lepas macam tu, ada usaha yang dibuatkan oleh pihak MBKM, Encik Muhammad K. Ngadirun dan pasukannya, untuk mengadap pihak kementerian untuk melihat apa kemungkinan tentang Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dan apa yang boleh dibuat untuk membantu para penerbit juga secara tak langsungnya membantu para penulis lah sebenarnya. Terutamanya mungkin juga melibatkan macam mana nak membenarkan kilang cetak untuk beroperasi supaya kami boleh pergi ambil buku-buku yang tersangkut di kilang misalnya. Jadi itu antara usaha yang dibuat setahu saya setakat ini. Tetapi kalau katalah nak dana tertentu terus kepada penulis misalnya ataupun kepada penerbit, buat masa ni seingat saya tak ada. Belum lagi ada apa-apa dalam tempoh PKP ni yang menyatakan bahawa okey, kita akan salurkan RM300 kepada penulis misalnya. Tak ada. Belum ada. Cuma 2-3 hari lepas kita ada video call dengan kawan-kawan seniman di Yogyakarta. Mereka beritahu kita di Indonesia mereka ada dana khas untuk seniman. Jadi tapi jumlahnya belum tahu lagi kan. So belum ditentukan. So nanti kita tengoklah apa seniman Indonesia, bagaimana government menguruskan seniman-seniman di Indonesia. Rafiqah, kita teruskan. Maybe Bampis atau Kak Echa boleh ulas lagi lanjut sekiranya penulis boleh melihat tempoh PKP boleh dijadikan satu peluang untuk ketengahkan bisnes e-book. Macam yang saya dah cakap tadi juga, sekarang ni tempoh kita berkurung ni adalah tempoh yang mungkin boleh mengasah potensi-potensi tertentu yang ada. Misalnya tak pernah terfikir pun untuk anda menulis sebelum ni, kita boleh menulis sesuatu, idea mungkin lebih banyak berkembang dan sebagainya. Kalau macam yang saya kata tadi jugalah, kalau tak boleh nak bergantung pada penerbit buat masa ni, anda buatlah versi e-book sendiri. Kalau tak tahu macam mana nak buat e-book, ada banyak panduan yang dihasilkan. Kami juga sendiri, saya dan Azri Hanafiah misalnya, di Kurasa Buku kami ada sediakan panduan untuk suatu terbit dan sebagainya. Anda boleh dapatkan panduan tersebut supaya anda boleh tahu macam mana nak menghasilkan e-book. Seterusnya anda menjual e-book anda sendiri. Buatlah pelaburan kecil tapi membawa makna yang besar dalam hidup. Dan pelaburan kecil ni, maksud saya tadi, contoh beli panduan e-book ni tadi mungkin harganya RM50, tapi boleh guna sepanjang hidup pun sebenarnya, selagi mana ilmu-ilmunya memberi manfaat dan anda gunakan untuk buat bisnes e-book sendiri. Tak semestinya tulis hal berkaitan dengan sastra je. Penulisan ni luas tuan-tuan dan puan-puan. Dia bukan hanya tentang sastra semata-mata. Kalau macam sekarang ni kita tengah buat cabaran lelaki bini masak kan, contohnya, anda tak pernah terfikir pun untuk tiba-tiba nak keluar buku resepi sendiri kan. Mana tahu inilah waktunya untuk anda menulis tentang resepi anda
dan menghasilkan e-book buku resepi. Siapa tahu? Azri. Dalam banyak-banyak buku di belakang, boleh Eja dan Hafiz pilih satu buku masing-masing dan kenapa? Alamak. Buku banyak ni nak pilih ni. Okay, I think I will. Sekejap Eja kena keluar frame dulu ni. Dah lah dia kemang semangkuk Oi. Cepat. Sekejap. Azri ni buat hal lah kan. Suruh orang bangun pula dari tempat duduk ni. Okay. Hafiz dah ni ke? Dia satu seorang tau. Oh ya ke? Bukan random. Sorry. Dah. Gang. Okay. Nak pilih. Okay, saya dah pilih buku saya. Hafiz. Oh, okay. Alright. Hafiz choose the book. Okay, sebabkan Azri minta secara rawaknya pilih. Mana Azri punya tadi? Banyak-banyak buku di belakang. Okay, Eja, pilih buku apa? At Dusk. Nampak tak? Nampak tak? Anda semua nampak buku ni? Kena buat ni kan macam review ni. Review produk. Okay. Hwang Sok-kyung. Ni antara buku my favorite last year. Saya baca twice buku ni. Kejap. Okay. Buku ni buku ni my favorite tahun lepas, novel daripada penulis Korea Hwang Sok-kyung. Ni pun prominent writer juga di Korea, dan saya rasa illustrator pula, translator buku ni buat kerja yang sangat bagus sebab dia punya bahasa tu sedap. So I think dia dah menterjemahkan the soul of the writer. Dan buku ni tentang bagaimana South Korea, terutamanya Seoul, menghadapi pembangunan. Macam hari-hari ada pembangunan sehingga ada kampung yang terpaksa penduduknya diusir, dan something like dah jadi kampung hantu macam itulah. Itulah dalam buku ni. Sebab dan penulis ni seorang architecture, dan dia juga dalam buku ni ada bercakap tentang Hallyu, K-pop, K-drama, bagaimana Korean blend budaya mereka dalam kebanyakan industri. Dan itu mungkin yang membuatkan Korea macam sangat meletup kan. So dia bukan saja K-pop, K-drama, makanan pun sama, orang nak pergi sana, dan tapi dalam pembangunan yang macam tu, dalam buku ni dia menterjemahkan satu perasaan yang kita pergi tempat tu tapi semua orang dah tak ada. Semua orang yang kita kenal tak ada dekat situ dah. Dan kita pergi satu jalan tu dah tak ada. Jalan tu dah tukar jadi nama lain. Jalan tu dah rumah-rumah orang yang kita kenal dah tak ada. Sekarang dah ada mall. So dia tak nostalgic sangat pun macam memoir yang biasa-biasa kita baca. It's something yang bercakap tentang future, tapi dalam masa yang sama kita bercakap juga tentang benda-benda yang di belakang supaya pembangunan tidak menghancurkan segala macam hal yang sepatutnya dikekalkan, macam itulah. Saya rasa Facebook Live saya mampu seterusnya nanti boleh kot kita berkongsi tentang buku yang mungkin secara rawaknya buku apa yang kita nak kongsi. Dan anda boleh lihat beberapa buku yang saya dengan Eja baca juga. Oh ya, saya ada buat nota lah sebenarnya kat belakang. Nota saya, Hwang Sok-kyung will tease his readers for 2 times and give the blatant answer for the 3rd time. Maksudnya dari segi critical thinking, dari segi technical,
penulis ni pun dia sangat bagus. Jadi no wonder lah beliau seorang prominent author lah di Korea. Untuk Azri tadi, sebab Azri suruh pilih Sarawak juga, saya ambil salah satu buku yang sangat saya suka, hasil tulisan Dr. Faizal Musa ataupun Faisal Tarani, lebih dikenali Manikam Kalbu. Anda yang dah baca Manikam Kalbu boleh turut berkongsikan pandangan anda tentang novel Manikam Kalbu tulisan Faisal Tarani, terbitan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ini. Satu hal, saya tak nak sebut cerita panjang pasal buku Manikam Kalbu, macam mana Eja cerita tentang buku yang dia ambil tadi lah. Sebab satu hal saya nak sentuh berkenaan dengan Faisal Tarani adalah sejauh mana beliau effort kan, berusaha untuk menulis dan mendapatkan segala macam bahan-bahan yang yang berkait dengan penulisan tersebut, sehinggalah kita percaya bahawa dia juga adalah bukan seorang penulis semata. Contoh maksudnya, kalau saya nak kat sini, katalah Manikam Kalbu ni tentang busana kan, busana Melayu dan sebagainya kan. Versi lama ni. Itulah versi lama. Saya dah tak, bila saya baca buku Manikam Kalbu ni, saya dah tak nampak Faisal Tarani sebagai seorang penulis. Saya nampak Faisal Tarani sebagai seorang yang sangat mahir, yang sangat pakar tentang busana Melayu. Orang kata sebagai tukang jahit jugalah orang kata. Macam sebagai tukang jahit dah. Saya tak nampak dia sebagai seorang penulis dah. Saya baca ni dah jadi macam seolah-olah saya baca tukang jahit tengah bercerita tentang passionnya, tentang kegairahannya dalam bidang busana Melayu. Sama juga kalau contoh saya membaca Ketupat Cinta, saya membaca novel-novel Faisal Tarani yang lain, saya melihat itu dah bukan jadi seorang penulis lah. Ketupat Cinta saya melihat dia sebagai apa nama tu, tukang masak istana dan sebagainya kan, yang kiranya sebagai seorang chef dah kan. Faham tak? Faham tak maksudnya saya macam benda ni sebenarnya sudah diajar, tapi bila Hafiz cakap macam ni, dia mengingatkan saya kiranya it's a reminder bercerita. You are not you are not a writer per se, but you are a storyteller. You are a storyteller, yes. So bila bercerita tu mesti bercerita sampai orang ingat. Kalau kita cerita tentang memasak tu sampai orang ingat kita ni tukang masak lah, macam tu. Sampai orang percaya bahawa kita adalah tukang masak kan. Jadi itu yang sebenarnya kesan yang setiap kali apabila saya membaca novel-novel Faisal Tarani adalah itu. Maksudnya saya sehingga percaya, dan bukan sehingga percaya, sehingga lupa lah sebenarnya. Sehingga lupa bahawa dia adalah seorang penulis kan. Itu yang boleh saya kongsi sedikit lah, Manikam Kalbu. Okay. So ya, ni dua lah kita kongsi hari ni. Okay, ramai rupanya yang malam ni, dah malam minggu ni belum tidur dan sebagainya lagi. Alhamdulillah dah 160 orang yang menonton. Okay, kita teruskan sikit live kita. Rafiqah cakap atau kemungkinan PKP boleh dilihat sudut positif untuk buka peluang perniagaan lain dalam industri buku. Ya, betul. Fatul, perasaan saya rindu dengan sekolah, anak-anak murid. Kau garang ke dengan diorang je? PKP ni banyak mengajar arti kesabaran. Ya. Hai Kak Ratu, Husna Adnan, apa khabar? Wawi, how are you? Stay safe, Wawi. I know that you are working outside. Yep, So hope you are doing well. Always remember that I love you. So take care of yourself. Exactly. Rafiqah juga. Thank you Bampis dan Kak Ija. Stay safe ya. Saya still kat luar kerja. Tunggu Night Star sambil tengok live Bampis dan Kak Ija. Doakan saya dijauhi wabak COVID. Amin. Amin. Take care. Bukan Rafiqah saja, semua yang berada di luar, yang terpaksa bertugas, yang terpaksa bekerja dan sebagainya. Jaga kesihatan. Thank you sebab terima kasih kerana bertabah di luar sana. Sebab Rafiqah is a journalist. Reporter. So thank you so much. Semoga kita semua dilindungi, insya-Allah. Amin. Tuan Herman, lamanya tak jumpa Tuan Herman ni, orang Singapura kita ni. Selain pada Osman Suhud juga, betul. Bang Pis, jenis penulisan apa laris dibaca musim lockdown ni? Okey, untuk jawab soalan Tuan Herman, jenis penulisan apa yang laris dibaca ketika lockdown ni? Facebook. Itu macam sentiasa laris je. Tidak sosial sentiasa laris. Jenis penulisan apa? Okey, untuk jawab soalan Tuan Herman ni, kalau tanya saya lah,
ini adalah ruang untuk, kalau saya lah, sepanjang saya PKP ni, mana-mana buku yang saya tak sempat nak baca lagi sebelum ni, mana-mana buku yang belum dibuka pun plastiknya, inilah sebenarnya peluang untuk membuka plastik dan mencari bahan-bahan bacaan yang baru, selain daripada yang kita dah sedia ada baca ataupun yang kita dah ulang baca pun banyak kali. Saya faham kadang-kadang kita ada buku yang kita akan rereading, kita akan ulang baca, tapi mungkin ini juga ruang untuk anda membaca buku-buku anda yang dah dibeli sebelum ni. Dan maksudnya penulisan apa yang laris dibaca, yang laris terjual lah ni maksudnya. Tak, jenis yang apa yang laris dibaca lah. Laris kita lah. Kalau tanya saya tak tahu ada genre tertentu, sebab saya ambil je mana-mana buku yang saya tak pernah baca lagi sebelum ni. Mana-mana yang masih lagi dalam plastik saya buka. Macam saya sendiri, saya memang banyak baca buku filem lah. Basically tak ada banyak yang berubah pun dari segi pembacaan saya, but ya, sebab I'm still working on my film writing, so still itulah yang laris di dengan saya. Moon, apa khabar? Baik-baik saja dengan Wovin. Sihat-sihat di rumah Sanisha. Say something awesome to me. Say something awesome. Awesome. Be strong. Love yourself more. Apa lagi nak cakap? The You thing can is, do it. Love yourself more. Love yourself more and believe that whatever happen in your life, sebenarnya benda tu membina diri kita untuk lebih kuat. Itu. Be strong. I know you can. I know you can do it. I know you can love yourself more. Itulah. Itu yang penting. Dan waktu-waktu PKP ni pun memang you need to love yourself more. As long as kita tak menyusahkan orang lain. Yang menyusahkan orang lain tu bukan love yourself. Itu selfish namanya. Kita ada akal, kita ada hati, kita guna dua-dua untuk sense and our thought to evaluate which is wrong, which is right, what is good, what is bad. So itulah. Kadang-kadang kita rasa kita akan menyusahkan orang lain juga, dan kita rasa macam selfish. That's why kita kena guna akal dan fikiran untuk menilai benda tu. Tuan Herman, macam mana keadaan di Singapura? Maksud saya dari segi pendidikan, sebab saya difahamkan sudah beberapa hari ni dipanggil apa? Circuit breaker. Di Singapura dipanggil sebagai circuit breaker. Mereka memutuskan usaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 juga. Macam kita panggil PKP. Ataupun MCO ataupun RMO. Tapi di Singapura setahu saya dipanggil sebagai circuit breaker. Jadi macam mana keadaan di sana, Tuan Herman, kalau boleh kongsi dengan kami tentang keadaan pendidikan, misalnya sekolah-sekolah, anak-anak dan sebagainya. Mungkin sebab Tuan Herman ni National Library Singapore, jadi mungkin Tuan Herman boleh kongsi juga apa yang pihak perpustakaan Singapura buat dalam tempoh circuit breaker ni dalam keadaan menangani wabak COVID-19. Kalau boleh kongsi dengan kami, dengan para penonton yang sedang berada juga dalam live ini. Sempena sejukkan hati musim lockdown, kuatkan semangat. Betul. Kita kena kuatkan semangat. Wadah Putih, apa rutin harian Bumpis dan Kak Ijaz sepanjang PKP? Masak, of course. Benda tu macam jelas kot. itu sebab cabaran laki bini masak. So hari-hari kena ada masak. Video call dengan our friends, sama ada di Malaysia atau di luar negara. And then tanya-tanya khabar family, itu penting. And then baca buku, study benda-benda yang lama dan study benda-benda yang baru. Because ada satu hari yang saya terbaca dalam IG story. Masa tu Akila Masri punya IG story. Dia kata kalau habis PKP ni, habis COVID-19 ni, kita tak keluar dari rumah dengan 3 benda,
Antaranya adalah new skill, orang kata apa, Kemahiran baru. kemahiran baru dan mempertajamkan kemahiran lama. What does it mean? It means that you just tak disiplin je sebenarnya. Bukan sebab masa tu tak ada masalah. Semua orang ada 24 jam, tapi sebab disiplin tak ada, maka tak adalah benda-benda yang baru. So apa yang kita buat hanyalah meroyan di media sosial. Itulah. Sebab kalau nak discover skill baru ni, memang saya discover skill baru lah, memasak. Ya. Dan so far apa yang saya buat, benda-benda baru, saya belajar video editing. Saya study more on film. Nonton filem tu satu kerja lah kan. Ada orang boleh cakap kita dah tonton 10 juta filem dalam sepanjang hidup, tapi 10 juta tu bagaimana dia memberi impak dan macam mana dia study, tu satu kerja pula. Benda ni saya tak ingat siapa yang cakap hari tu, tapi benda tu saya setujulah. Sebab menonton filem yang banyak filem tak semestinya menjadikan kita bagus. One side dia memang satu nilai tambah, tapi satu benda lagi, kalau you serious nak menulis tentang filem, you need to read and write lah. So itu yang saya buat lah, rutin saya. Kalau tanya saya tambah sikit. Apa yang Ijaz sembang tu semua betul, kecuali bab study buku filem semua tu, itu bukan tak minat, tapi saya masih belum explore skill yang itu. Tapi selain daripada menonton Netflix, sejak 2 minggu ni juga, duduk rumah ni, saya banyak praktis untuk copywriting juga. Belajar menulis semula. Selain daripada berkongsi dengan anda semua, boleh lihat di Facebook dan sebagainya, anda boleh lihat sejauh mana kita cuba nak berkongsi dan kekal waras dan kekal berhubung dengan semua. Saya kekal berhubung dengan rakan-rakan saya di media sosial, ataupun even kita ada tea time pun dengan kawan-kawan. Bukan setakat tea time je, video tutorial buat kek semua ada ni dah kan. So kita manusia kan, kita nak kena bercakap dengan orang. Saya walaupun orang cakap lah, korang okey lah duduk berdua, ataupun korang okey lah duduk dengan family, maybe ada orang yang duduk dengan family, but still kita mesti ada some kinds of dalam hidup kita ada satu part yang kita sudah isi dengan kawan-kawan juga kan. So bila hilang satu part tu, kita akan rasa macam please, jom kita okay, kita buatlah challenge, masak ke, dan dah masak kita makan sama-sama, walaupun so sad it's just through a screen, but still at least semua orang selamat, semua orang still alive and safe and sound, and for me itu yang patut kita syukurlah. Cuma kalau tea time tu, kalau nak buat video call tea time tu, kena make sure kalau sesama kita di Malaysia okey lagi lah. Kalau di luar negara, dengan rakan-rakan luar negara, dia punya perbezaan waktu tu kena tengok jugalah kan. Tea time dengan tea time kita dah jadi dinner pula. Macam Bushra, macam kawan kita orang di Turki, Bushra, kita dah pukul 12 tapi dia tengah masak kek pukul 6 petang kat sana. Kita dah macam okay, I just watch you cooking your brownies, it's okay, but at least kita keep in touch. Okay, kita teruskan sikit lagi di hujung-hujung ni. Tuan Herman kata sempena sejukkan Singapura cuti sebulan, sekolah perpustakaan semua tutup, fokus kepada online. Ya, betul. Cuma kalau mungkin boleh Tuan Herman kongsi dengan kita lagi juga berkenaan dengan yalah, semua dalam talian sekarang ni, tapi macam mana dari segi proses pembelajaran masih berlangsung ke, ataupun pinjam buku perpustakaan, macam contoh Perpustakaan Negara ada lebih kurang dalam, Perpustakaan Negara Malaysia ada lebih kurang dalam 13 juta e-book yang diberikan secara percuma sempena PKP ni kan. Mungkin juga di NLB sendiri ada e-book yang boleh diakses, bukan sahaja rakyat Singapura, mungkin rakyat Malaysia kalau ada yang boleh akses juga kepada e-book di NLB misalnya. Kalau mungkin Tuan Herman boleh kongsikan dengan kita. Sanisha, thank you, I need to hear it rather than reading it. Ya, betul. But I'm so sorry because I can't call you, sebab kalau I cakap nanti I yang nangis. So I need to dalam tempoh yang kita tak jumpa ni apa semua,
Sebenarnya kalau menangis pun tak ada masalah pun. Menangis, Kita melepaskan perasaan. yes, melepaskan perasaan, dan menangis tu sebenarnya menunjukkan kita kuat. Sebab kalau kita tak kuat, kita dah buat something yang orang kata yang tak betul. But then it's okay, you just cry first. Tapi for me, dari belah my side sendiri, I think I rather type the message. But okay lah, at least I can say something to you tadi. Yeah. Stay strong, San. Abang Zaki, apa khabar? Abang Zaki punya razor, mesin pencukur rambut kan. Rupanya dah kan. Saya rambut dah makin kembang ni kalau boleh tengok betul-betul kan. Jadi macam patut jugalah kot nanti ada mesin pencukur rambut di rumah kan. Boleh botak je terus macam kalau tengok semalam pun abang Anwar Mansur pun potong rambut pendek juga kan. Alia, Assalamualaikum, apa khabar Alia? Macam mana majlis hari ni semalam? Singat Bumpy semalam semalam hari ni buat kecil-kecilan saja. Tahniah, selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Maaf buat masa ni tak dapat nak jadi pengacara majlis. Sepatutnya mengacara majlis kahwin Alia, tapi harapnya semuanya dimudahkan urusan, semuanya jalan dengan lancar Alia. Semoga bahagia sampai bila-bila lah. Dan insya-Allah kalau ada rezeki kenduri nanti, semoga berjalan lancar juga. Kongsilah nanti WhatsApp Bumpy gambar kahwin. Nanti WhatsApp Bumpy gambar kahwin. At least reda lah sikit diri kan, walaupun tak dapat jadi pengacara. Sekarang kita banyak tukar-tukar gambar kan dengan kawan. To stay, stay sound lah. Sebab bukan kita je yang macam ni. Dekat sana ramai yang terperuk di rumah. Baik, ada mungkin lebih kurang dalam 5 minit lagi lah kot kita pun dah nak macam nak tengah malam dah ni. Jiran-jiran tetangga pun nak kena kita hormat juga kan. Walaupun kat sini sebenarnya pukul 2 pagi ada je orang menyambal pun kat sini. Menyambal Menyambal. Tu geram kot kan. Aku nak sambal kawan. Tak adalah. Jadi okey, dalam tempoh waktu yang ada ni, Nur Adila Abdullah, apa khabar? Baru masuk. Adila is my schoolmate. Yep. Dekat Sultan Sulaiman. Di hujung-hujung sesi, kalau anda ada sebarang pesanan, kalau anda mungkin nak pesan pada kami juga, boleh, tak ada masalah. Yelah, asyik kita je pesan kat orang kan. Kita pun nak juga orang pesan kita kan. We are human being. Yes kan. Kalau ada pesanan daripada kami ke kan, kalau nak berkongsi perasaan dan sebagainya, kalau siapa-siapa yang ada nombor kami, silakan boleh je WhatsApp kita, ataupun Telegram, mesej di Facebook sebagainya. Mana? Azri. Terima kasih sudi kongsikan buku kegemaran kalian sama-sama Azri. Jadi mungkin kalau ada lagi sebarang pertanyaan ataupun yang nak berkongsi pandangan tentang apa saja berkenaan dengan yang anda mahu kongsikan lah kan, berkongsi cerita, berkongsi perasaan, berkongsi apa saja, ataupun kalau topik kita hari ni tadi anda tanya kami jawab random saja, silakan. Fahmi, semoga baik-baik saja. Apa khabar? Di hujung-hujung sesi ni masuk juga rupanya kan. So apa lagi? Macam for me myself, I just tengoklah macam mana kita ada 2 minggu. It means that kita akan jadi sebulan ke 2 bulan ke macam tu lah. Adila, hai, khabar baik. Hai. So macam mana dekat Terengganu? Okey ke? Kita orang jauh dinilai. Itulah. Baik, mungkin baru nak cakap mungkin sampai di sini saja kan. Hai Hafiz and wife. Semoga Ucu Sopi. Hai, alhamdulillah setakat ni baik-baik saja. Semoga semuanya baik-baik juga di sana. Buat kita semua sebenarnya. Sekali lagi buat kita semua sebenarnya, bukan saja anda yang sedang menonton, kami yang sedang berada di sini, tetapi untuk semua orang, seluruh dunia sebenarnya. Kita mengharapkan yang baik-baik saja. Saya fikir sampai situ je kot je. Kan? Okey kot Mungkin lain waktu macam saya cakap tadi juga, mungkin topik seterusnya nanti FB Live
Facebook Live Sembang Biz seterusnya kita akan kongsikan tentang satu buku yang kita rasa nak kongsikan lah dengan audiens. Mungkin selepas itu nanti kita akan kongsi juga tentang filem ataupun drama series ke apa-apa sajalah. Kalau anda yang ada Netflix ke iFlix ke apa-apa Flix lah kan. Ataupun nak flip your hair. Silap, terlain. Flip tudung kan. Baik, okey. Mungkin sampai sini saja dulu kot. Tapi tiba-tiba macam menaik pula orang yang menonton ni kan. Baik, terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Secara rawak je sebenarnya, kami tak ada makluman awal pun, sebab awal-awal tadi alang-alang dah bersiap dan sebagainya. Kita terus je nak saya rasa macam nak berhubung anda semua. Jadi sebagai penutupnya apa tu? Ibrahim says hi. Sanisha kata Ibrahim says hi. Okay, hi Ibrahim. Baik-baik saja, jaga mak awak elok-elok. Gembira tahu kalian okey, tak ada pesanan, tetapi teruskan dengan positivity kalian. Teruskan update cabaran memasak laki bini. InsyaAllah Azri. Maybe dengan Azri pula kita buat ni challenge Challenge apa? Masak tea time. Azri pandai masak apa? Azri kita buat supper lah. Supper. Tak payahlah tea time Azri, kita buat supper time nak. Aku masak Maggi. Tak adalah. Dah cukup Maggi. Okey. Jadi okey, kita sampai sini dulu. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu insya-Allah. Sekali lagi saya rasa ini antara ucapan yang paling kerap kami buat setiap kali kita bersiaran langsung, iaitu jaga kesihatan, kekal berada di rumah, jaga kebersihan, jaga diri baik-baik, terus kekal berhubung dengan orang-orang yang anda selesa untuk berhubung dan sebagainya. Anip last minute. Anip pula dah. Anip kena baca juga. So far okay je kat sini. Yang penting stay at home. Kuala Nerus setakat ni 4 kes positif. Risau juga. Eja dan suami pun baik-baik saja kat sana ya. Baik, insyaAllah. Kuala Nerus baik. Betul, yang semoga penting stay safe. Stay safe berada di rumah. Ni Dian, selamat menjalani PKP kat Eja dan Bang Pis. Selamat menjalani sama juga PKP Dian juga. Semoga Dian baik-baik saja dengan suami. Anip, macam mana perniagaan santan okey setakat ni, semua okey? Supposedly kedai santan boleh buka. Kedai buku je tak boleh buka sekarang ni. Kami kat sini guna santan kotak je Nip. Apapun, terus kekal menulis juga Nip. Kalau ada idea-idea baru dan sebagainya, boleh hantar pada kami nanti di Lega Suat Ahad. Masak Maggi yang parasite. Oh, that one. Mana aku nak cari? Apa nama? Azri, mana nak cari benda lah tu. Aku susah nak pergi mana-mana sekarang ni masa ni. Jadi okey lah kot. Kita jumpa lagi di waktu. Terima kasih. Thank you so much Terima kasih. for watching us. Stay safe. Stay tuned. Stay tuned. Stay at home. Stay at home. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam.